Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa semua cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat. Kerja rumah macam mana? Semua dah siap homework ke belum? So, pastikan sebelum sekolah bermula, kalian semua telah menyiapkan semua kerja rumah yang diberi, tak kira lah subjek sains ke, matematik ke, admin ke, account ke, semua perlu diselesaikan dengan segera. Dan manfaatkanlah masa yang ada untuk membuat ulang kaji pada subtopik yang awak dah belajar. So nanti naik sekolah cikgu fokus untuk next pembelajaran saja. So untuk hari ini cikgu nak share tajuk berkenaan dengan sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan. Dalam subtopik ini cikgu pecahkan kepada dua lagi pecahan, iaitu aktiviti penyelidikan dan pembangunan, dan yang kedua adalah ketidakseimbangan pertambahan penduduk dengan pengeluaran makanan. So kita pergi yang pertama dahulu, 63.1. Dua badan yang bertanggungjawab untuk membuat penyelidikan dan pembangunan kepada sistem pertanian di Malaysia adalah MARDI dan MPOB. MARDI adalah singkatan bagi Malaysia Agricultural Research Development Institute, di mana dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian, ditubuhkan pada tahun 1969, di mana dia bertanggungjawab untuk membuat penyelidikan dalam bidang makanan dan pertanian, juga industri asas tani di Malaysia. Sebagai contoh, MARDI ini membuat kajian berkenaan dengan cili. Macam mana nak menghasilkan cili yang lebih berkualiti, cili yang lebih besar dan lebih tahan kepada jangkitan penyakit. Itu contoh. Okey, contoh lain, bagaimana untuk menghasilkan padi yang berkualiti, padi yang tahan terhadap serangan serangga, dan padi yang dapat menghasilkan buah dalam tempoh masa yang pendek. Itu dia tugas MARDI. Dan yang kedua adalah MPOB. Okay, MPOB adalah singkatan bagi Malaysian Palm Oil Board ataupun Lembaga Minyak Sawit Malaysia, di mana ia ditubuhkan pada tahun 2000 dan dia bekerja ataupun di MPOB ini ditugaskan untuk merancang, menyelidik dan membangunkan industri minyak kelapa sawit dan kelapa sawit di Malaysia. MPOB juga bertanggungjawab untuk membantu pekebun-pekebun kecil yang ingin mengusahakan kelapa sawit, di mana mereka akan memberi khidmat kaunseling, memberikan bimbingan dan tunjuk ajar, juga memberikan cadangan-cadangan macam mana yang sesuai, pupuk mana yang sesuai, anak benih mana yang sesuai untuk ditanam. Juga dia membantu dengan datang ke kebun-kebun dan membuat pemantauan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul pada sesebuah tempat. Dan habis aktiviti penyelidikan dan pembangunan, seterusnya kita pergi kepada topik 6.3.2, iaitu ketidakseimbangan pertambahan penduduk dengan pengeluaran makanan. So, sebenarnya apa yang akan berlaku kalau penduduk ramai tapi makanan tak ada? So of course lah boleh menyebabkan masalah kebuluran, kekurangan makanan. Okay. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, pihak-pihak tertentu telah membuat kajian apakah yang menyebabkan pertambahan penduduk ini tidak seiring dengan pengeluaran makanan. Okay, setelah ada faktor ini, barulah mereka akan mencari cara untuk mengatasi masalah. Okay, dijangkakan penduduk dunia, kalau tengok dalam buku teks, buku surat 217 kan, disebut tahun 2050 dijangkakan penduduk dunia seramai 10 bilion. Tapi sekarang ini tahun 2020 penduduk dunia dah mencecah 7 bilion. Jadi rasanya kalau panjang umur tahun 2050 penduduk dunia melebihi 10 bilion kot. Jadi mereka takut masalah kebulu ini berlaku. So macam mana nak overcome, macam mana nak mengatasi masalah ini? Sebelum kita tengok mengatasi masalah, kita tengok dulu faktor.
untuk faktor mengapa penghasilan makanan perlahan. Yang pertama adalah tanah yang sesuai untuk pertanian adalah terhad. Sebenarnya tak semua tanah boleh bercucuk tanam. Orang-orang pertanian, orang-orang yang arif dalam bidang pertanian, mereka mengetahuilah. Sebab tak semua tumbuhan boleh hidup di tanah merah, tak semua tanaman boleh hidup di tanah gambut, tak semua tumbuhan boleh hidup di tanah berpasir. Jadi perlu ada tanah yang sesuai untuk tanaman-tanaman tertentu. So ini of course dah kena ada ilmu pertanian. Tanah yang sesuai untuk pertanian adalah sangat terhad. Apa yang menyebabkan tanah untuk pertanian semakin terhad? Kerana pembangunan yang melebihi. Kan kalau tengok Malaysia ni Allah banyak sangat pembangunan, sana sini pembangunan, buat menara, buat bangunan, buat rumah, buat tu, buat ini, seolah-olah lupa tanah untuk pertanian bagaimana, kan, bagaimana tumbuh-tumbuhan nak survive kalau semua tanah yang ada telah dibuat pembangunan. Seterusnya adalah teknik, salah je tu teknik dan peralatan pertanian ketinggalan zaman. Ini untuk negara-negara yang kurang maju, mereka masih lagi menjalankan pertanian, tapi pertanian yang mereka lakukan, pengeluaran pertanian itu tidak seiring dengan jumlah penduduk. Kerana apa? Mereka agak ketinggalan dari segi teknologi, teknologi membajak. Mungkin ada lagi yang masih menggunakan haiwan-haiwan, menggunakan lembu, menggunakan kerbau untuk membajak tanah, tak menggunakan mesin membajak, kan. Mungkin ada lagi yang menggunakan teknik, contoh kan untuk padi, tak guna mesin lagi untuk menanam padi, masih menggunakan tenaga manusia untuk menuai padi. Boleh, tapi penghasilan menjadi perlahan. Yang ketiga adalah serangan makhluk perosak, di mana makhluk perosak ini adalah makhluk yang mengganggu penghasilan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Dah ada kan cili pula kena makan dengan serangga, kena makan dengan ulat. Jadi penghasilan cili, penghasilan tumbuh-tumbuhan, penghasilan pertanian semakin merosot. Dan yang terakhir sekali adalah perubahan iklim dan bencana alam. Okey, perubahan iklim yang mendadak sekarang ni menyebabkan pelbagai masalah, menyebabkan kita sendiri tak boleh nak jangka sebab tumbuhan ni kan pelbagai. Ada tumbuhan yang perlu suhu sekian, ada tumbuhan yang perlu matahari, ada tumbuhan yang tak perlu kena cahaya matahari yang banyak. Jadi begitu perubahan iklim mendadak juga bencana alam, maka akan merosakkan tumbuh-tumbuhan. Dan of course lah bencana alam kan macam tanah runtuh, habislah semua pokok-pokok, habis pokok, buatnya tanah runtuh. Itu berlaku di tempat pertanian, habis dah tak ada hasil, maka pengeluaran makanan akan berkurang. So bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Tanah yang tidak sesuai untuk pertanian, tanah yang sesuai untuk pertanian terhad. So macam mana kita nak atasi? Kena ada perbincangan dan kerjasama lah dari pihak pertanian dan pihak-pihak yang buat pembangunan supaya balance, okey, untuk pertanian dan untuk pembangunan. Kerana apa? Manusia ni memang perlukan tumbuh-tumbuhan, manusia ni memang perlukan sayur-sayuran, perlukan makanan untuk meneruskan kehidupan. Kalau semua sibuk kerja kepada pembangunan, okey, suruhlah manusia makan rumah, makan bangunan, tak payahlah makan bendungan. Boleh ke? Tak boleh, kan? Jadi perlu ada kerjasama yang baik antara pihak pertanian dengan pihak pembangunan. Usaha sama yang baik, perbincangan yang baik. Yang kedua, teknik dan peralatan pertanian yang ketinggalan zaman. Jadi ini juga perlu diatasi, terutama negara-negara yang kurang maju. So apa yang perlu? Pihak tertentu perlu memainkan peranan membantu negara-negara yang kurang maju ini dengan diberi bantuan untuk ada sendiri peralatan yang moden untuk membantu meningkatkan penghasilan makanan. Kalau tak ada teknik, jadi mereka ni pihak daripada agensi-agensi yang tertentu datang turun padang membantu orang kampung, membantu negara-negara yang tidak maju untuk diberi pendidikan, untuk diberi tunjuk ajar untuk menghasilkan ataupun untuk
menghasilkan tanaman yang lebih berkualiti menggunakan teknik yang betul. Serangan makhluk rosak. Okay, bagaimana nak atasi serangan makhluk rosak? Yang pertama, kita boleh guna kaedah yang paling bagus yang saya suka, iaitu kaedah biologi. Dan satu lagi, kita boleh guna kaedah racun serangga, tapi yang ini ada side effect lah, so kita boleh pilih yang mana-mana. Dan akhir sekali, perubahan iklim dan bencana alam, of course lah sikap manusia. Manusia tidak perlu rakus, janganlah terlalu rakus untuk membuat itu dan ini sampai terlupa kesan dan akibat menyebabkan perubahan iklim, menyebabkan bencana alam yang akhirnya merosak dan makan diri. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.